Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam Sejarah Tahun 5, Unit 4, Kedaulatan Negara dicabar bahagian akhir. Okey, baiklah, dalam sesi pelajaran sebelum ini, kita telah belajar mengenai istilah naungan, campur tangan dan juga penjajahan. Dan kenapa kuasa asing ingin campur tangan dan menjajah di negara kita. Dari situ kita tahu betapa istimewanya tanah air kita ini. Dan kita telah belajar juga mengenai faktor kedatangan kuasa asing ke negara kita. Dan kali ini kita akan belajar apakah yang telah terjadi kepada pentadbiran sosial dan ekonomi akibat daripada campur tangan dan penjajahan kuasa asing ini. Okey, selamat belajar. Akibat daripada penjajahan, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura digabungkan menjadi negeri-negeri selat pada tahun 1826. Negeri-negeri ini merupakan tanah jajahan mahkota dan ditadbir oleh Gubernur. Manakala pada 1841, pemerintahan bercorak monarki diperkenalkan di Sarawak. Pemerintah Sarawak dikenali sebagai Rajah Putih dan pentadbiran negeri ini dibahagikan kepada 5 bahagian yang ditadbir oleh residen. Di Borneo Utara iaitu Sabah, pada tahun 1881, Lembaga Pengarah SBUP di London memberikan arahan terhadap hal ehwal pentadbiran Borneo Utara dan pentadbiran negeri ini diketuai oleh Gubernur. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pula disatukan menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Seorang residen British dilantik untuk mengurus pentadbiran negeri, tetapi mereka tidak boleh mencampuri hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Kesan yang terakhir terhadap pentadbiran akibat penjajahan ialah Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu telah dijadikan sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada tahun 1909, manakala Johor turut dimasukkan ke dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada tahun 1914. Seorang penasihat British dilantik untuk membantu pentadbiran negeri tersebut. Dan ini pula adalah kesan ekonomi akibat penjajahan. Industri pelombongan kiat dilakukan. Pertanian komersial adalah bertujuan untuk ekspor, manakala penanaman getah juga menyebabkan banyak estet dibuka dan akhirnya sistem perbankan moden diperkenalkan. Mari kita belajar pula kesan sosial akibat penjajahan. Terdapat 5 kesan utama. Yang pertamanya ialah pembentukan masyarakat majmuk, kemasukan tenaga kerja yang ramai dari negara China dan India. Okey, seterusnya ialah perkembangan bandar baharu. Okey, wujudnya bandar-bandar baharu sebagai pusat pentadbiran perdagangan dan pelabuhan seperti Kuala Lumpur, Taiping dan Ipoh. Seterusnya, perkembangan perkhidmatan kesihatan, pembukaan hospital dan dispensari untuk merawat pesakit. Seterusnya, perkembangan sistem pendidikan. Vernacular mengikut aliran bahasa Melayu, Cina dan Tamil diperkenalkan. Sekolah Inggeris untuk kawasan pekan dan bandar dan peringkat maktab untuk melatih bakal guru diperkenalkan. Dan yang akhirnya ialah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api dan jalan raya dibina untuk memudahkan hasil dihantar ke pelabuhan dan sistem pos, telegraf dan telefon diperkenalkan. Eksploitasi sumber bahan mentah oleh penjajah menyedarkan kita betapa pentingnya kedaulatan dan kemakmuran negara dipelihara. Kita perlu tahu bahawa segala kesan pentadbiran sosial dan ekonomi yang wujud adalah untuk kepentingan pihak penjajah semata-mata. Maka selesailah sudah fokus pembelajaran untuk Unit 4, Kedaulatan Negara dicabar. Semoga kita dapat mengambil ikhtibar dan pengajaran akibat daripada campur tangan dan penjajahan ini. Sebagai latihan pengukuhan, dengan menggunakan nota pembelajaran di bawah, cuba fikirkan peta apakah yang paling sesuai untuk kita ringkaskan maklumat berkenaan. Selamat mencuba!